A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa man ittaba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah, tamanya syukur kita kehadap Allah SWT kerana di sebalik ujian COVID ini pelbagai hikmah yang Allah SWT nak tonjolkan kepada kita. Antaranya Allah SWT nak menyuruh kita supaya lebih aktif dan juga kreatif dalam menyampaikan ilmu, khususnya menerusi media sosial yang mana ruangnya lebih terbuka dan juga lebih luas dan bersesuaian dengan tuntutan semasa dan juga keperluan norma baru. Jadi alhamdulillah sepanjang tempoh PKPP ini, Pusat Islam UPM mengambil inisiatif menganjurkan kuliah tasawuf yang dijalankan secara atas talian, dan alhamdulillah saya diberi ruang dan kesempatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam beberapa slot, dan saya diminta oleh Pusat Islam UPM untuk membicarakan tentang fiqh wanita ataupun disebut sebagai fiqh wanita. Dan insya-Allah saya akan membicarakan fiqh wanita ini berdasarkan buku saya, iaitu buku Wanita Dambaan Syurga. Jadi buku ini tuan-tuan dan puan boleh dapatkan di pasaran, terbitan Inspirasi iMedia, di mana editornya adalah sahabat saya, Ustaz Rahizi Rais, manakala kata pengantarnya ialah Menteri Agama kita, Datuk Dr. Zul Al-Bakri, dan juga kata pengantar kedua daripada Ustazah Isfadiah, iaitu seorang panel dalam rancangan Cinta Ilmu dalam TV Al-Hijrah, di mana beliau turut menggunakan buku Wanita Dambaan Syurga ini sebagai modul utama dalam program Fiqh Wanita dalam program tersebut. Baik tuan-tuan dan puan, boleh dapatkan buku ini di pasaran dengan harga RM75. Walau bagaimanapun, kalau tuan-tuan dan puan berhasrat untuk mendapatkan harga yang istimewa, tuan-tuan dan puan boleh berhubung dengan Puan Intan melalui WhatsApp di talian 0182045 190. Saya ulang, 0182045 190. Atau boleh juga tuan-tuan dan puan tinggalkan komen di bawah, dan insya-Allah nanti Puan Intan akan respon kepada tuan-tuan dan puan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum kita memulakan perbahasan tentang fiqh wanita ini, suka saya nak mengajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita mengubah persepsi negatif tentang fiqh wanita. Sebab apabila kita menyebut tentang fiqh wanita, ramai yang menyangka bahawa fiqh wanita ini hanya dikhususkan untuk wanita sahaja. Jadi para lelaki tak payah tengok, tak. Sebenarnya bila sebut tentang fiqh wanita, sememangnya wanita itu sendiri perlu mengetahui kerana ia berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Dan dalam masa yang sama, seorang lelaki juga perlu mengetahui, bahkan wajib mengetahui tentang fiqh kewanitaan ini. Kerana apa? Kerana lelaki ini dilantik sebagai pemimpin kepada wanita. Jadi para lelaki yang dengar, tolong beri perhatian bahawa anda sebenarnya telah dilantik. Siapa yang melantik anda menjadi pemimpin kepada wanita? Yang melantik anda bukanlah agung, bukanlah presiden, Perdana Menteri. Yang lantik para lelaki sebagai pemimpin kepada kaum wanita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada surat pelantikan dia, di mana tuan-tuan boleh melihat dalam surah An-Nisa, surah wanita itu sendiri, di mana Allah SWT menyebut Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallah ila akhiril ayat. Di mana Allah menegaskan bahawa dengan kelebihan yang Allah Taala ciptakan lelaki ini, maka seharusnya mereka menjadi pemimpin kepada kaum wanita. Jadi apabila seorang lelaki itu menjadi pemimpin, maka sewajarnya dia mengetahui tentang isu-isu, masalah-masalah orang yang dipimpin dan cuba untuk menyelesaikannya. Bagaimana seorang pemimpin, dia nak memimpin kalau dia tidak memahami bagaimana masalah-masalah isu-isu orang yang dipimpin. Sebagai seorang lelaki, sebagai contoh yang mudah, seorang anak perempuan dia tanya pada ayah, macam mana isu tentang keputihan sebagai contoh. Ada keputihan ini najis, membatalkan wuduk ataupun tidak? Bagaimana kita nak jawab sebagai seorang lelaki? Takkan kita kata, ayah lelaki tak ada keputihan, ayah tak tahu, tanya mak. Tak, ini tanggungjawab seorang ayah. Ini merupakan tanggungjawab. Lelaki dilantik untuk menjadi pemimpin.
Dan pemimpin ini tuan-tuan dan puan-puan, dia bukanlah dalam Islam bukanlah satu kebanggaan, satu kemuliaan, satu kehebatan. Kepimpinan dalam Islam dia merupakan satu amanah, satu tanggungjawab yang cukup besar. Sebab itu baginda SAW mengingatkan para sahabat, antaranya menyebut kepada Abdul Rahman bin Samurah, la tas'al imarah, jangan kamu minta nak jadi pemimpin. Dalam hadis lain Nabi SAW kata apa? Innaha amanah. Pemimpin ini merupakan satu amanah, tanggungjawab, bukannya satu kebanggaan. Jangan pula bila kita dilantik oleh lelaki sebagai pemimpin semuanya aku veto dan sebagainya. Tak. Kepimpinan dalam Islam dia merupakan satu tanggungjawab, satu amanah. Dan Nabi SAW mengingatkan wa annaha yaumal qiyamah nadamah. Dia adalah penyesalan di hari akhirat kelak, kecuali ilaman aqadha, kecuali yang mengambilnya dengan jalan yang sebenarnya dan melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Jadi para lelaki kalau tak boleh jawab tentang isu tentang kewanitaan ini, bagaimana layak untuk dinamakan sebagai pemimpin? Sebagai contoh, mak umur 50, 60 tanya kepada anak, macam mana anak ni? Mak ni darah tiap-tiap bulan datang lagi ni. Tapi kejap datang, kejap tak. Kadang-kadang datang 10 hari. Kadang-kadang ni yang terbaru ni datang 5 hari, kemudian stop 6 hari, kemudian datang pula hari berikutnya. Adakah dia dikira haid ataupun tidak? Macam mana nak jawab tuan-tuan puan? Kalau isteri kita tanya, isteri kita baru selesai melahirkan anak, kemudian dia kata, abang macam mana nak mandi wajib ni bila? Sebab dia dengar dalam TV ada ustazah kata kena mandi wiladah dulu. Sebelum ni yang tahu mandi sekali wiladah dengan nifas. Nak mandi sekali ke asing-asing? Macam mana kita nak jawab tuan-tuan puan? Jadi sebagai seorang lelaki, tanggungjawab untuk menjaga wanita ini dipikul, diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan puan, bila cerita tentang fiqh wanita ini, kita faham dia bukan hanya sekadar untuk wanita, tetapi sebaliknya ia juga perlu diambil peduli, bahkan diberi tanggungjawab oleh Allah Taala kepada kaum lelaki. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini saya nak menceritakan secara umum tentang fiqh wanita. Fiqh wanita ini dia merupakan dua perkataan yang digabungkan menjadi satu istilah. Satu nama fiqh, satu wanita. Hari ini saya tak nak bicara tentang wanita. Tuan-tuan dan puan, nak cerita tentang wanita ni memang cukup unik. Susah kita nak faham. Saya pun terkejut. Beberapa bulan yang lepas saya lihat diviralkan dalam FB. Seorang perempuan menulis tentang wanita. Tak tahulah tesis kajian dia tu, ya Allah. Dia letak tinggi berapa ribu muka surat. Allahu Akbar. Itu nak mencerita tentang wanita ini begitu unik. Tapi malam ini kita hanya nak membicarakan tentang fiqh wanita secara umum. Baik. Fiqh wanita ini, dia fiqh. Apa itu fiqh? Fiqh itu mudahnya adalah satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hukum syarak berkaitan dengan perbuatan manusia yang mukallaf berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Baik, berdasarkan pengertian ataupun takrif tersebut, tuan-tuan dan puan, ada beberapa perkara yang perlu kita fahami. Yang pertama, bila sebut tentang fiqh, dia adalah satu disiplin ilmu yang memfokuskan tentang perbicaraan mengenai hukum syarak. Jadi apa itu hukum syarak, tuan-tuan dan puan? Kita kena faham itu dulu. Hukum syarak ini adalah khitabullah, iaitu ketetapan daripada Allah SWT kepada manusia yang mukallaf. Sama ada dalam bentuk tuntutan, ataupun pilihan, ataupun penetapan. Daripada tiga ini tuan-tuan puan, yang pertama dan yang kedua, iaitu tuntutan dan pilihan ini digabungkan menjadi namanya adalah sebagai hukum taklifi, iaitu berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia ini ada yang berbentuk tuntutan agama, ada yang berbentuk pilihan daripada syarak. Yang pertama tadi tuan-tuan puan, yang berbentuk tuntutan ini pula dibahagikan kepada dua. Ini kalau ada gambar rajah cantik ni. Dibahagikan kepada dua. Tuntutan syarak ini terbahagi kepada dua, iaitu tuntutan melakukan dan lagi satu tuntutan untuk meninggalkan. Ada benda yang kena buat, ada yang kena tinggalkan. Dan daripada dua jenis tuntutan ini, dia ada dua aras pula. Satu aras tinggi, yang kedua aras sederhana.
menjadikan kesemua hukum taklifi ada 5. Dalam hukum taklifi, bila sebut hukum 5 ni dalam fiqh, hukum 5 ni lah. Jangan tuan-tuan dan puan tertukar dengan istilah pada disiplin ilmu lain. Sebagai contoh dalam tajwid, bila sebut hukum 5 itu lain. Hukum nun mati dan tanwin. Baik, yang pertama tadi apa? Tuntutan melakukan. Tuntutan melakukan ini tuan-tuan dan puan, dia punya 2 aras. Aras tinggi, aras sederhana. Tuntutan aras tinggi bermaksud tuntutan yang mesti buat. Kalau buat, dapat pahala, tinggal, dapat dosa. Atau kita istilahkan tuntutan sebegini adalah wajib. Bila kata wajib, kita kena buat. Contohnya apa tuan-tuan dan puan? Benda wajib ni. Dalam konteks kewanitaan. Sebagai contoh, menutup aurat. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Allah Ta'ala memerintah para wanita yang cukup syaratnya untuk menutup aurat, memakai tudung. Maka hukum memakai tudung bagi wanita adalah wajib. Suka ataupun tidak, itu soal kedua. Ikhlas atau tidak, itu soal yang keempat, kelima. Yang pasti bila kata wajib, memang antara ciri wajib itu adalah terpaksa kena buat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, tuntutan untuk melakukan. Tetapi dia berada di arah sederhana. Ini dinamakan sebagai sunat. Buat, dapat pahala, tinggal, tak dapat apa-apa. Tapi jangan salah faham tuan-tuan. Sunat ini ramai orang salah faham. Sebab apa awak tak puasa sunat? Alah sunat je, nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak, itu harus. Bila kata sunat, dia tuntutan. Kena buat. Cuma kalau ada masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, maka diberi kelonggaran. Tetapi bila masuk sunat, dia adalah tuntutan untuk melakukan. Bahkan tuan-tuan dan puan, sunat ini berfungsi untuk menampung kelompangan dalam amal ibadah wajib kita. Sebagai contoh dalam solat. Walaupun kita solat 5 waktu cukup, adakah solat 5 waktu kita itu yang cukup itu adalah lengkap diterima oleh Allah SWT? Kemungkinan besar banyak kealpaan, banyak kekurangan. Maka sunat inilah yang akan menampung kekurangan dalam solat fardu itu. Baik, yang pertama tadi wajib. Yang kedua adalah sunat. Sunat. Yang ketiga, tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk meninggalkan dia ada 2 aras. Iaitu aras tinggi, aras sederhana. Kalau aras tinggi bermaksud haram. Kena tinggalkan. Siapa buat, berdosa. Kena tinggalkan, dapat pahala. Contoh haram, tuan-tuan dan puan, apa benda? Dalam konteks kewanitaan. Tidak boleh berkhalwat. La yaqluwanna rajul bi umratin illa ma'adhu mahramin. Tak boleh berduaan. Laki dan perempuan yang tidak ada kena-mengena, yang bukan mahram, tak boleh berduaan. Kecuali jika sekiranya ada mahram. Kalau berduaan, tak boleh. Bahkan kalau ramai pun berlaku ikhtilat, campur dan sebagainya, sehingga tidak ada batas-batasannya, juga tutup dan turut haram. Kemudian yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, adalah berkaitan dengan tuntutan juga untuk meninggalkan. Arasnya adalah aras sederhana, iaitu makruh. Jadi makruh pun kena tinggalkan. Contoh makruh, tuan-tuan dan puan. Apa contoh makruh dalam konteks fiqh wanita ni? Sebagai contoh, pakai tudung lekra. Tuan-tuan dan puan tahu kan tudung lekra macam mana kan? Tudung lekra ni dia macam biasa je. Dia tutup aurat sempurna. Cuma masalahnya kain dia tu agak licin sehingga bila ditiup angin dan seumpamanya mudah melekat sehingga menampakkan tubuh badan. Boleh tak wanita solat memakai tudung lekra? Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Dalam solat, antara syarat sah solat adalah menutup aurat. Dan aurat dalam solat bagi wanita hanyalah menutup aurat daripada kelihatan warna kulit. Jadi kalau pakai tudung lekra tu, warna kulit tak nampak. Cuma nampak bentuk badan. Jadi dalam solat sah. Cuma hukumnya adalah makruh. Tapi kalau di luar tak boleh, tuan-tuan puan. Sebab apa? Konsep menutup aurat bagi wanita di luar lebih ketat. Tidak boleh menampakkan tubuh badan. Itu berbeza. Jadi makruh. Kemudian yang kelima. Tadi kita kata hukum taklif ini ada wajib. Kemudian ada sunat. Kemudian ada haram, ada makruh, dan yang kelima adalah harus, iaitu boleh buat pilihan. Ini baru boleh buat pilihan. Sebagai contoh shopping. Nak pergi shopping pun boleh, tak nak pergi shopping pun boleh.
itu dinamakan sebagai hukum taklifi. Jadi berdasarkan hukum taklifi ni, ada yang boleh buat, ada yang tidak boleh buat. Maka daripada perbuatan kita itu, ada pertimbangan antara dosa dan pahala, dan kesudahannya ada penilaian sama ada kita akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan hukum syarak ini juga satu lagi pecahan nama dia adalah hukum wada'i, iaitu ketetapan ataupun pendahuluan kepada hukum taklifi. Sebagai contoh, kita nak kata satu benda itu wajib, tuan-tuan dan puan. Nak kata satu benda itu wajib, dia mesti ada sebab dia. Sebagai contoh, dalam fiqh wanita memakai tudung. Apa hukum memakai tudung? Wajib. Apa sebab dia? Adakah sebab pakai tudung ni wajib sebab nak keluar rumah? Tak, tuan-tuan dan puan. Ramai orang salah faham mengatakan bahawa tudung ni wajib dipakai bila nak keluar rumah. Sebab itu kadang-kadang bila dia duduk dalam rumah, sedangkan dalam rumah tu ada lelaki lain, ada ipar yang ipar itu adalah lelaki ajnabi, dia buka aurat. Dia tak pakai tudung. Sebab dia faham pakai tudung ini wajib bila nak keluar rumah. Tak, pakai tudung ini wajib kerana ada lelaki ajnabi. Ada sebab, ada hukum. Kalau dia keluar, sebagai contoh keluar rumah tuan-tuan puan, tak ada lelaki ajnabi. Kosong. Dunia macam kiamat, macam PKP baru ni kan. Masa minggu pertama tu, ya Allah, saya keluar cari bahan-bahan mentah untuk masak. Sunyi tuan-tuan puan. Kalau ditakdirkan keluar rumah, tak ada siapa pun, maka ketika itu tak wajib bagi wanita untuk bertudung. Yang pentingnya, sebab wanita itu wajib bertudung, adanya lelaki ajnabi. Itu sebagai contoh. Baru boleh kata wajib. Kemudian, dia ada syarat dia. Bagaimana syarat dia pula? Nak kata wanita itu wajib bertudung, antara syarat dia, wanita itu, sebagai contoh, balighah, telah cukup umur. Kalau bayi kanak-kanak, tak payahlah bagi pakai tudung. Sebab apa? Tak ada syarat. Dia mesti melihat daripada aspek sebabnya, kemudian syaratnya, kemudian ada manik. Manik ni apa? Terhalang. Sebagai contoh terhalang apa tuan-tuan puan? Perempuan wajib bertudung apabila berhadapan dengan lelaki ajnabi. Lelaki yang bukan mahram, yang mana dia boleh kahwin. Tetapi ada kala perempuan itu boleh buka tudung semua sekali. Apa manik dia? Apa halangan dia? Sebagai contoh, perkahwinan, pernikahan. Dia dengan suami dia tu boleh kahwin. Bila dia dah kahwin, dah jadi suami, maka ketika tu tidak lagi ada aurat sebagaimana lelaki ajnabi. Jadi ada lagi perbahasan. Ini agak detail tuan-tuan puan dalam usul fiqh lah. Dia ada sebab, syarat, maniknya, ada azimah, rukhsah, sah, batal. Itu melalui perlu pada perbincangan yang lebih detail. Cuma hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan apa itu tentang yang dimaksudkan dengan fiqh wanita. Baik, tadi saya kata dah, fiqh ini adalah ilmu yang membicarakan tentang hukum syarak. Kita dah jelaskan dah apa yang dimaksudkan hukum syarak. Dan hukum syarak inilah berkaitan dengan perbuatan. Bila sebut perbuatan, hukum syarak ini dapat dibahagikan kepada tiga secara umum. Ada hukum disebut sebagai hukum i'tiqadi. Hukum i'tiqadi ini berkaitan dengan akidah kita. Itu kena belajar dalam bab ilahiyat, nubuat, sam'iyat, ketuhanan, kenabian dan benda-benda ghaibiat. Itu dibahaskan dalam bab akidah. Ada hukum syarak yang berbentuk akhlaki, berkaitan dengan personality kita, bagaimana cara berjalan, bagaimana sikap kita, bagaimana nak sikap rambut. Dan yang ketiga ini adalah berkaitan dengan amali, perbuatan kita. Jadi fiqh ini tuan-tuan dan puan, dia membicarakan tentang hukum amali, iaitu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucap, itu dibahaskan dalam fiqh. Jadi seluruh apa yang kita buat tuan-tuan dan puan sedang menonton video kuliah live ini, ada hukum dia. Sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, tuan-tuan menonton dalam keadaan duduk atau berdiri, ada hukum dia. Tuan-tuan dan puan pergi ke tandas, ada hukum dia. Itu kata fiqh. Menyusun atur segenap aspek kehidupan kita, adanya fiqh di situ. Apa yang kita buat, ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Daripada boleh buat, tak boleh buat itu ada pertimbangan dosa dan pahala, kemuncaknya apa? Syurga atau neraka. Sebab itu tuan-tuan puan, berkaitan dengan amalan yang saya nak tekankan sikit pada hari ini. Ramai di kalangan kita tak mengambil peduli tentang amalan. Nak buat suka hati je. Seolah-olah agama ini tidak ada peraturan. Sedangkan nak melakukan suatu perkara tuan-tuan puan, tuan-tuan puan nak isi gincu, ada hukum dia. Nak pakai eyeshadow, ada hukum dia. Benda ini kena faham. Jadi dalam nak melaksanakan satu amalan, dia perlu ada tertib dia. Ini selalu saya tekankan. Tertib dia apa? 4 ni tuan-puan. Saya mudah buat dalam rangkai kata, iaitu saya takut
hati mati. Saya takut hati mati. Saya ni S, yang pertama syariat. Saya kupas secara umum saja hari ini. Sebab kita ada beberapa slot lagi lepas ni. Syariat, kemudian ada disebut sebagai saya takut. T ni tarikat. Yang pertama mula dengan syariat. Kemudian diikuti dengan tarikat. Saya takut hati. H ni apa? Kalau tuan-tuan puan boleh komen, boleh tulis kat situ. Saya pun tak pandai lagi nak tengok ni sebenarnya. Tak ada tulis pula. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Benda ini kena ikut tuan-tuan puan. Mudahnya apa benda? Syariat ni, cerita mudahnya adalah ilmu. Nak amal satu benda tuan-tuan puan, nak pakai gincu ke, nak pakai seluar ke, nak pakai kain belah ke, nak pakai kerongsang besar ke, dia tu kena ada ilmu dulu. Sebab apa? Al-amilu ala ghairi ilm, kata hukama, kasali ala ghairi tariq. Orang yang nak buat satu benda tanpa berpaksikan ilmu, umpama orang yang berjalan tak mengikut laluan yang telah disediakan. Bayangkan tuan-tuan puan, kalau rumah tuan-tuan puan flat tingkat 5, nak turun ke bawah bagaimana? Mungkin melalui lift, mungkin melalui tangga. Tapi hari tu tuan tak nak guna lift, tak nak guna tangga, apa jadi? Allah, bahaya. Sebab itu dalam Islam, wahyu yang pertama bukan sembahyang, tapi iqra', belajar, baca, cari ilmu. Antaranya melalui perkongsian melalui ilmu yang disiarkan secara live ini. Yang pertama mesti ada syariat. Yang kedua, tarikat. Tarikat ni apa tuan-tuan buat? Ramai kita faham tarikat ni duk zikir la ilaha illallah. Itu semua perkara sunat. Tarikat ni apa benda? Menghidupkan ilmu kita dengan amalan. Jadi kita kena buat amalan, antaranya amalan yang wajib, amalan sunat, kemudian tinggalkan yang kita sebut tadi. Jadi ilmu yang ada tanpa diamalkan, maka tidak akan mendatangkan natijah. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan apa? Al-ilmu bila amalin junun. Ada ilmu, mengaji tinggi-tinggi tapi tak amal, gila. Allah Akbar, kata gila tuan-tuan. Kalau ikut Ibn Ruslan lagi takut. Fa'alimun bi'almihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasal. Ada ilmu, tahu tentang hukum tutup aurat, tahu tentang hukum dai rambut, tahu tentang mewarnakan kuku, tapi masih melanggar peraturan-peraturan batasan yang ditetapkan oleh syarak. Maka Ibn Ruslan kata apa? Orang yang macam ni ada ilmu tak amal, dia akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala, wal-iyazubillah. Okay, kita sepintas lalu je. Syariat, tarikat, dan hakikat. Hakikat ni apa? Hakikat ni adalah hasil. Hasil. Kita nak buat satu benda tu, mesti ada hasil dia. Sebagai contoh, belajar bab semayang. Daripada kecil belajar kelas semayang, belajar. Belajar semata-mata tak memadai. Kena solat. Kemudian bila kita dah solat, ada hasil tak? Kalaulah kita belajar bab semayang, kita solat, tapi perangai masih tak elok, maka tidak mendatangkan hasil. Dia ada tertib amalan dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semakin kita belajar tentang agama, semakin kita solat, maka diri kita akan jadi baik. Diri kita tak suka mengumpat, diri kita tak suka benda-benda yang tak elok, maka dah dapat dah. Nama dia apa? Hakikat. Walau bagaimanapun hakikat ni masih lagi dapat hasil, cuma tidak dapat merasai kemanisan. Masih kena paksa lagi. Orang marah kita, apalah pergi masjid saja tapi perangai tak elok. Kita sabar. Ya Allah, sabar. Aku nak kata lebih-lebih kang, buruk agama, sabar. Masih lagi terpaksa memujuk hati, kena paksa lagi. Dia sampai kepada tahap yang keempat dah, makrifat, iaitu rasa kemanisan. Allah Akbar. Bila dah rasa kemanisan, tuan-tuan puan, dah tak rasa apa dah dunia ni. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana cuba dibunuh oleh kaumnya, adik-beradiknya di Mekah, mendapatkan bantuan, berlari ke Taif. Taif juga cuba melakukan benda yang sama. Nabi SAW merintis. Last kali apa yang keluar pada Nabi SAW? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tuhan, kau nak buat apa pada aku, buatlah. Aku memang berhasrat supaya umat-umat aku ini semuanya meluk Islam. Aku dah buat yang terbaik, tapi mereka cuba nak bunuh aku. Sekarang aku serahlah pada engkau. Mereka benci pada aku, mereka nak bunuh aku, mereka halau aku tak kisah. Janji satu saja, engkau redha pada aku. Tu nak sampai ke tahap tu sampai. Kalau dalam konteks UPM ni, kita bagi contoh mudah lah, tak payah pergi tinggi-tinggi sangat. UPM ni asalnya, UPM tu pertanian, kemudian tukar putra. Kalau dalam aspek pertanian ini tuan-tuan, kita nak makan buah durian musangking sebagai contoh, kita mesti ada step-step dia. Apa step dia? Mesti ada benih. Syariat ni umpama benih. Kena ada benih. Dan benih yang elok itu perlu dicari. Sebab itu balik ilmu kena pergi pelbagai guru, berbagai tempat. Jangan satu guru, satu tempat, cari-cari.
Kita nak cari ilmu yang terbaik, benih yang terbaik. Tapi bila kita ada ilmu, ada benih yang baik, adakah kita boleh merasai kemanisan, keenakan musangking? Belum. Kita kena sampai pada tarekat menghidupkan benih tadi dengan cara kita tanam, kita buat, kita laksanakan. Itu kata tarekat. Kemudian bila dah kita cari benih elok, kita tanam tuan-tuan dan puan, maka insya-Allah dapat hasil. Tapi hasil ini pun kadang-kadang dia dah keluar dah buah, tapi kadang-kadang belum dapat merasai kenikmatan. Kena jaga dulu. Kadang-kadang datangnya binatang-binatang, ada orang curi lagi, tak sempat nak merasai. Jadi kena jaga lagi. Sampailah yang ke terakhir makrifat itu kita dapat merasai kemanisan buah tu. Jadi nak aman, dia ada step dia tuan-tuan puan. Cukup sedih pada hari ini, orang ada di kalangan kita yang benih tak ada, kerja tak nak buat, tiba-tiba nak makan je tuan-tuan puan. Ada yang lebih teruk lagi, makan pun tak nak kenyang terus. Ini bahaya ni. Tak mau ikut tertib amalan boleh menyebabkan sesat. Ngaji tak nak, semayang tak nak, tutup aurat tak nak, tiba-tiba nak boleh berjampi mengubat orang. Berhati-hati. Apabila tidak melalui proses tertib amalan itu menyebabkan kepincangan. Dan umumnya tuan-tuan dan puan, daripada 4 ini, 2 yang pertama ini dibincangkan dalam fiqh, iaitu amalan zahir, iaitu tentang ilmu dan amal, itu amalan zahir. Yang kita nak fokus malam ni adalah tentang ilmu. Kemudian dah ada ilmu, tuan-tuan amalkan. Kemudian yang kedua berbaki itu hakikat makrifat, itu dalam bab tasawuf, dalam bab penyucian diri. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan, amalan zahir dan amalan batin ni perlu digabungkan. Sebagaimana Ibrahim bin Adham kata apa? Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang ilmu fiqh dia mantap, ilmu cara semayang dia okey dan dia semayang okey, tetapi dia tolak tasawuf, tentang kejiwaan, tentang kerohanian, tidak memperbaiki diri, orang macam ni fasik. Semayang aja tapi masih lagi melakukan benda-benda makruh, benda-benda haram, isap rokok dan sebagainya. Ini golongan-golongan yang tak mengimbangi antara fiqh dan juga tasawuf. Kemudian sama juga ada orang yang tasawuf lebih, ilmu kerohanian je. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tasannaqa. Lagi teruk. Dia berzikir dia Allah 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 Allah. Kau tak semayang ke? Tak payah semayang. Semayang tu apa? Aku mengingat Allah setiap masa. Orang macam ni berbahaya tuan-tuan dan puan. Jadi bagaimana cara nak selamat? Man tasawwafa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kena kumpulkan dua-dua ni, ilmu fiqhnya, ilmu tasawufnya digabungkan di bawah paksi akidah, maka faqad tahaqqaqa, barulah kita berjaya tuan-tuan puan. Baik, kita teruskan lagi tentang fiqh ni. Baik, fiqh wanita ini tuan-tuan puan, tadi saya kata dah, ilmu yang membicarakan tentang perbuatan hukum hakam berkaitan dengan perbuatan manusia. Dan dalam konteks fiqh wanita ini, manusia manakah yang dimaksudkan? Dalam konteks fiqh wanita ini yang dimaksudkan ini adalah manusia ataupun wanita yang mukallafah. Wanita yang mukallaf, yang ada tanggungjawab, iaitu wanita yang telah baligh, telah cukup umur, telah mempunyai akal yang sihat, kemudian sampai seruan sejahtera panca indera dan seumpamanya. Jadi umumnya begini tuan-tuan dan puan, fiqh wanita ini yang di tangan saya ini, fiqh wanita ini adalah fiqh khusus yang membicarakan tentang perbuatan wanita yang tidak terkeluar daripada fiqh yang umum. Dia masih lagi berada dalam lingkungan fiqh yang umum, iaitu dari segi sumber-sumber fiqhnya sama Al-Quran dan Sunnah. Cuma dia mempunyai daerah perbincangan yang khusus berkaitan dengan kewanitaan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam masa yang singkat ni, saya cuba kupas kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan fiqh wanita yang disentuh dalam buku ni. Dan insya-Allah pada slot yang akan datang mungkin kita akan pilih tajuk-tajuk yang tertentu, yang mana insya-Allah kita akan detailkan pada slot yang berikutnya. Pada hari ini tuan-tuan dan puan, kita lebih nak melihat kepada kandungan yang ada dalam buku ini. Buku ini tuan-tuan dan puan mempunyai 11 bahagian. Ada 11 bahagian tuan-puan. Tebalnya 770. Dia ada 35 bab. Jadi saya cuba susun buku ini tuan-tuan dan puan mengikut bagaimana kepentingan prioriti dan juga tertib susunan perbuatan seorang wanita. Baik, kalau kita lihat bahagian pertama tuan-tuan dan puan, ini kita membicarakan tentang wanita anugerah Tuhan. Dalam tu dia ada 3 bab. Dalam bahagian yang pertama tu dia mempunyai 3 bab.
Antaranya kita nak belajar mengenal wanita. Kita nak melihat bagaimana kejadian wanita ini. Tuan-tuan dan puan, wanita ini kejadian dia begitu unik. Kita kena faham itu dulu. Bahawa lelaki dan wanita itu perlu dibezakan. Lelaki lain, perempuan lain. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Kalau kita yang lelaki nak jadi wanita, wanita nak jadi lelaki, sebab tu celaru. Sebab itu dalam mukadimah ini kita membicarakan dulu siapa itu wanita. Wanita itu cukup istimewa. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Siapakah wanita yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika itu Adam bersendirian. Tuan-tuan dan puan, Adam bersendirian bukannya duduk di baling. Bukannya duduk di ulu tembeling. Duduk di dalam syurga yang segala-galanya lengkap. Walaupun begitu, naluri seorang lelaki masih lagi merasai kesunyian. Akhirnya Allah SWT menciptakan Hawa. Dan seperti mana kita tahu, Hawa ini diciptakan daripada tulang rusuk. Betulkah diciptakan dalam tulang rusuk? Dibahaskan dalam bab ini. Dan kalau betul daripada tulang rusuk, mengapa tidak diciptakan daripada bahagian lain? Kemudian dibicara juga tentang martabat wanita, ciri-ciri wanita solehah, amalan-amalannya, kelebihan dan juga kelemahan wanita. Kemudian turut membicarakan tentang janji-janji Allah bagi wanita. Sebelum ini selalu kita dengar wanita, orang yang dijanjikan syurga, siapa dia? Para sahabat, senarainya lelaki. Di manakah wanita? Sebenarnya perlu kita tunjukkan bahawa wanita juga mempunyai nilai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bab ini juga kita menceritakan tentang fungsi wanita itu cukup hebat, tuan-tuan dan puan. Di sebalik wujudnya, munculnya negara yang hebat, adanya masyarakat yang hebat. Dan masyarakat yang hebat ini terbentuk daripada keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat ini dibentuk daripada ada lapisan-lapisannya. Dan di sebalik peringkat itu ada peranan wanita. Tapi sayangnya kita melihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan, cukup menyedihkan apa yang berlaku, kepincangan yang berlaku. Dan cara tidak langsung, dia ada keterkaitan dengan kegagalan kita melahirkan wanita dambaan syurga. Dan tidak boleh disalahkan wanita semata-mata. Sebab apa? Di sebalik wanita itu ada sekurang-kurangnya 5 kategori lelaki. Ini kata yang wajib membimbing dan memimpin wanita. Jadi sama-sama kita perlu perbetulkan. Sebab Allah SWT menyebut apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sengaja Allah Ta'ala ciptakan lelaki dan juga perempuan. Untuk apa? Berbeza ni. Lita'arafu. Untuk saling kita kenal, mengenali, bantu-membantu. Tujuannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk kita menutup kelemahan-kelemahan yang ada supaya kita dapat membawa kita, keluarga kita menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikutnya tuan-tuan dan puan, kita memfokuskan tentang bab taharah wanita. Bukalah mana-mana kitab fiqh pun. Antara bab yang pertama akan dibincangkan adalah berkaitan dengan taharah. Sebab Islam ini merupakan agama yang menitik beratkan soal penyucian. Sebab itu boleh dikatakan semua, khususnya dalam bab ibadat, meletakkan penyucian itu sebagai rukun. Dan dalam berkaitan dengan kewanitaan, saya tidak akan detailkan satu-satu berkaitan dengan pembahagian air dan sebagainya. Saya memfokuskan tentang isu-isu kewanitaan. Antara yang saya ketengahkan dalam isu ini tentang apa benda? Tentang khitan, sunat. Kan baru ni kita dengar konon-kononnya WHO mengatakan bahawa sunat khitan perempuan ini adalah salah satu bentuk kezaliman. Mereka mendatangkan fakta mengapa dia dikatakan zalim. Tapi adakah perbuatan atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh WHO itu adalah bertepatan dengan kaedah-kaedah khitan dalam Islam? Ini dibahaskan. Kemudian dibahaskan juga tentang hukum air kencing. Tuan-tuan dan puan, lelaki dan perempuan berbeza. Sebab itu sejak kecil lagi, ketika mana bayi iaitu usia 2 tahun ke bawah, dalam mazhab Syafi'i mengklasifikasikan air kencing bayi kepada 2 jenis. Ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Ini saya cerita secara umum dulu. Mukhaffafah, mutawassithah. Yang ringannya adalah lelaki. Mengapa perempuan mutawassithah? Ini diskriminasi. Dalam ini kita bincang mengapa dikategorikan mutawassithah. Dan juga turut diselitkan dengan bukti-bukti saintifik menunjukkan bahawa hakikatnya perempuan itu berbeza daripada segenap sudut. Sebab itu tuan-tuan dan puan kena faham. Sama juga nak kahwin. Seorang lelaki kadang-kadang dia kahwin dengan perempuan, dia nak isteri dia tu jadi macam dia. Hobi semua tak boleh perempuan. Laki-laki, perempuan. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada minat, yang mana benda inilah
menjadikan keluarga itu begitu harmoni. Kalau nak paksa, jadi macam kita buat perkahwin, kita dah ada dah. Baik tuan-tuan dan puan. Kemudian dibincangkan juga tentang kentut farash. Kadang-kadang kita belajar dalam perkara membatalkan wuduk. Bila tanya, rata-rata orang mengatakan kentut. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan ini makhraja minas sabilain, keluar daripada kubul ataupun dubur. Bagi perempuan kadang-kadang keluar angin daripada kemaluan dia, bahagian hadapan. Adakah perkara ini dikategorikan sebagai batal wuduk? Itu dibahaskan. Kemudian cerita tentang persentuhan lelaki dan perempuan, batal wuduk ataupun tidak. Kemudian kita masuk pada baligh. Bila baligh tuan-tuan, perempuan ini akan melalui perubahan dari segi emosinya, fizikalnya, dari segi emosinya. Benda-benda ini perlu difahami, terutamanya bagi seorang lelaki. Ayah kena memainkan peranan. Dan bila seorang perempuan itu baligh, dia perlu melakukan persediaan. Persediaan sebelum baligh, persediaan semasa baligh, persediaan selepas baligh, iaitu selepas pada haid apa nak buat. Kena ajar tuan-tuan puan, nak memastikan bahawa haid itu telah terhenti. Bagaimana cara dia? Kalau seorang anak tanya, ayah macam mana? Sedangkan anfusakum wa ahlikum nara, tanggungjawab ayah, ketua keluarga, antaranya adalah memastikan anak itu, isteri dia dan juga setiap yang berada di bawahnya mempunyai ilmu yang dapat membantu diri mereka sekeluarga daripada tersesat dan akhirnya terselamat daripada terjunam dalam api neraka. Kena cerita dalam ini diceritakan bagaimana cara kita nak ajar anak tentang terputusnya haid. Tuan-tuan dan puan macam mana buat? Ini kalau ada berdepan sedap fiqah ni kita berbincang, bersembang. Tapi yang ini cakap seorang macam itulah. Tak tahulah tuan-tuan dan puan boleh respon atau tidak. Jadi dalam buku ini cerita nak pastikan darah haid itu terhenti, dia antaranya melalui dua kaedah. Satu disebut qasatul bayda, iaitu keluar macam last kali selepas darah haid, dia ada 5 warna darah haid ni. Ini dibincangkan dalam detail lah, cerita tentang umum je. Jadi di peringkat akhir tu akan keluar macam benang berwarna putih. Biasanya lepas pada tu dia dikira suci. Atau kadang-kadang kita tak perasan. Ada satu lagi kaedah namanya kaedah jaf. Jaf ini kering. Bila dah kering, dia ada teknik meruang farash. Ini kita tak buat tuan-tuan, kita tak ajar anak-anak kita. Ini meruang farash ini adalah satu amalan tradisi nenek moyang kita. Tapi hari ini dia orang tak belajar benda tu. Sebab itu sekarang ni penyakit berkaitan dengan alat kelamin, khususnya berkaitan dengan kewanitaan macam-macam, fibroidnya, cyst dan sebagainya. Sebab kita tak belajar cara nak suci, nak cek macam mana nak masuk ke tempat dalam tu. Itu semua tu kena belajar. Sebab itu saya kata fiqh wanita ini perlu diperhalusi dan antaranya ayah perlu memainkan peranan. Bayangkan anak mandi wajib pun tak selesai. Apa makna dia sebagai seorang ayah yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk memimpin? Nabi SAW kata apa? Istausu bin nisa'i khaira. Lelaki, tolong sangat-sangat jaga wanita dengan sebaik mungkin. Baik, kemudian kita bincang pula tentang darah wanita. Darah wanita ini macam-macam tuan-tuan. Ini yang keluar daripada farash dapat dikategorikan antaranya haid, kemudian adanya wiladah, kemudian adanya nifas, kemudian adanya istihadah, ada darah satu lagi namanya fasad. Daripada 5 ini, 3 yang awal kategorinya berhadas besar. Nak suci dia kena mandi wajib. Yang 2 lagi kategori dia apa? Dia adalah hadas kecil. Nak suci dia bagaimana? Kena berwuduk. Benda-benda ni kadang-kadang kita tak faham pun. Jadi dalam buku ini cerita detail bagaimana proses wiladah itu. Adakah waktu seorang perempuan itu mengandung? Kadang-kadang berlaku dalam perempuan tu mengandung dalam 3 bulan, 4 bulan. Tiba-tiba datang darah. Apakah kategori darah tersebut? Nak kena semayang ke tak semayang? Adakah itu darah haid? Adakah perempuan yang sedang mengandung boleh kedatangan darah haid? Itu belum lagi bicara darah-darah yang keluar sebelum melahirkan anak. Kadang-kadang perempuan tu dia nak beranak, tuan-tuan dan puan. Seminggu sebelum beranak tu dah turun darah dah. Adakah darah itu dikira sebagai haid? Adakah darah tersebut dikira sebagai darah wiladah? Kadang-kadang kita tak faham, sedangkan dia adalah darah fasad, menyebabkan kita tak semayang. Berdosa tuan-tuan dan puan. Sebab tu berhati-hati. Dan dalam buku ini juga kemudian diceritakan tentang air ketuban sebagai contoh. Air ketuban ni apa hukum dia? Adakah najis? Adakah suci? Macam mana nak bersihkan? Kemudian dibicarakan tentang istihadah, bicarakan tentang keputihan.
Kemudian ada wanita yang keputihan dia bernajis yang membatalkan wuduk. Jadi dia kena bersihkan setiap kali sembahyang. Bagaimana kaedah dia? Itu didetailkan. InsyaAllah pada kuliah-kuliah akan datang kita akan fokus tajuk-tajuk cara spesifik. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita juga membicarakan pada bahagian ketiga, sesentuh cara umum sahaja. Iaitu berkaitan dengan wanita dalam ibadat. Antara yang dibahaskan ini tentang solat. Solat laki dan perempuan berbeza. Sebab tu saya beritahu. Yang pertama tadi kita kena faham, laki lain, perempuan lain. Malang sekali ada di kalangan anak-anak kita yang diajar oleh, minta maaf cakap lah, oleh ustaz. Dia lupa nak ajar bagaimana kaedah sembahyang wanita. Di segi lafaznya, makmuman ke, makmumatan ke. Kadang-kadang kita lepas pandang. Bagaimana saf wanita, bagaimana saf lelaki berbeza. Bagaimana nak angkat takbir, bagaimana nak rukuk. Berbeza antara laki dan perempuan. Kalau imam salah, bagaimana cara nak menegur. Jadi di dalam ini dibahaskan tentang solat khusus wanita. Termasuklah isu berkaitan dengan masjid, iktikaf di masjid, boleh tak wanita iktikaf di masjid. Kemudian perempuan nak sembahyang Jumaat boleh ke tak boleh. Kemudian dibahaskan juga perempuan kalau kedatangan haid sebagai contoh di hari raya, bagaimana dia nak buat. Kebanyakan kita dah jadi kefahaman bahawa perempuan ini hari raya, tambah-tambah yang haid duduk kat dapur je. Tak, Nabi SAW kata perempuan yang kedatangan haid sekalipun dituntut untuk pergi ke tempat solat. Cuma jangan masuk di ruang solat. Benda-benda ini didetailkan. Kemudian kita juga membicarakan tentang bab zakat, tuan-tuan. Dalam bab ibadat ni zakat. Bagi perempuan ini, dia ada hukum zakat wajib, zakat sunat. Zakat sunat itu adalah sedekah lah kita kata. Zakat wajib ni pula terpecah kepada dua. Ada disebut sebagai zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat harta ni pecah lagi 5. Kemudian ada tambah lagi pendapatan jadi 6 dan seumpamanya. Detail tu perempuan. Zakat fitrah, siapa nak kena bayar? Kalaulah suami itu, sepatutnya suami bayar. Tapi dunia sekarang ni kadang-kadang suami tak bekerja. Suami miskin. Yang kayanya, yang berduitnya adalah perempuan. Siapa yang nak kena bayar? Adakah wajib bagi perempuan itu bayar? Kalau wajib, bagaimana? Adakah dia wajib membayar zakat fitrah untuk diri dia dan juga suami dia? Itu dibahaskan. Benda ini didetailkan. Kemudian kita bicara juga tentang isu-isu puasa berkaitan dengan wanita. Wanita ni agak complicated. Ada yang buka puasa bagi wanita, hukumnya harus, ada yang wajib. Kemudian implikasinya ada wanita kena qada sahaja. Kemudian ada wanita yang kena fidyah sama. Bagaimana pengiraan fidyah? Kemudian boleh tak dalam bulan Ramadan berpuasa itu bermesraan dengan pasangan, dengan suami? Boleh tak peluk? Boleh tak cium? Itu kata dalam fiqh ni dia bincang semua. Bahkan dia meraihkan realiti. Nanti kalau kita boleh sentuh satu-satu lebih menarik tuan-tuan dan puan. Kemudian dalam bab puasa ini juga antara yang kita sentuh lagi, saya cerita secara umum je. Apa lagi yang kita sentuh berkaitan dengan puasa ini? Antaranya berkaitan dengan menggunakan meruang faraj, pap smear, iaitu buat memasukkan satu alat untuk cek kanser cervix dalam faraj. Ketika puasa boleh tak buat? Boleh tak buat ketika puasa? Kalau boleh, apa hukum dia, batal ke tak batal? Kemudian banyak isu tentang kewanitaan, termasuklah isu berkaitan menggabungkan puasa 6 dengan puasa ganti, boleh tak boleh, dibahaskan tuan-tuan. Kemudian kita juga cerita tentang haji dan umrah. Perempuan dan lelaki, cara pelaksanaan haji dan umrah juga berbeza. Kemudian kalau perempuan kedatangan haid, bagaimana nak buat? Benda ini perlu faham, perlu jelas. Kemudian apa hukum mengambil ubat penahan haid, tak nak bagi haid? Bahkan sekarang ini penggunaan dia lebih meluas. Sehingga kan ada perempuan yang mengambil ubat tahan haid ni sepanjang bulan Ramadan. Bukan kata haji je, Ramadan dia tak nak ganti, dia malah ganti. Dia ambil ubat nahan haid tu. Boleh tak boleh? Itu dibahaskan. Kemudian juga dibincangkan tentang sembelihan wanita. Jadi ini dalam konsep ibadah. Kemudian bahagian yang keempat, tuan-puan, ini agak panjang. Iaitu menceritakan tentang kecantikan. Bahagian pertama dia mengajar kenal wanita. Kemudian tentang kesucian, kemudian tentang tentang ibadah, kemudian secara automatik proses itu perempuan mulalah nak cantik. Perempuan nak cantik normal tuan-tuan puan. Jangan pula kita marah, ayang ni asyik nak emas je, itu normal. Sebab Nabi SAW ni menyebut apa? Dunia mata' wa khair mata' dunia al-mar'atus salihah. Dunia ni perhiasan, dan Nabi kata sebaik berperhiasan itu adalah wanita yang salihah. Perempuan itu adalah perhiasan dan dia suka pada perhiasan, sebab itu normal dalam Islam. Dia tidak menghalang wanita daripada perhiasan. Sebab itu
Ada benda-benda yang dikhususkan untuk wanita saja. Sebagai contoh emas, sutera dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak menghalang. Tak boleh. Jadi dalam bab kecantikan dan perhiasan dibahas detail. Antara yang dibahaskan tentang etika pakaian dan tudung. Macam mana pakaian dalam Islam. Ada orang yang pakai jubah. Tapi adakah jubah itu menepati ciri-ciri pakaian Islam? Nama je jubah kadang-kadang lebih ketat, lebih seksi mengalahkan consam. Kemudian di segi tudung pun sama. Kita bicarakan bagaimana cara memakai tudung. Kemudian boleh tak pakai tudung. Ini nak mengelakkan fitnah. Tapi hari ni kita tengok orang pakai tudung kadang-kadang, ya Allah, dengan dia letak konsang macam spotlight tu, lebih mendatangkan fitnah. Orang terkejut. Perempuan free hair lalu, orang tak kata apa pun. Nampak muslimah dengan kerongsang macam spotlight. Itu siapa tu? Allah Akbar. Sebab apa? Kekeliruan kita dalam isu berkaitan dengan etika pakaian tudung, dan kita juga turut membicarakan tentang purdah dan seumpamanya. Kemudian bab berikutnya tuan-tuan puan, kita membicarakan tentang solekan dan fashion. Dalam buku ini detail cerita tentang solekan daripada atas kepala sampai hujung kaki. Bahkan bukan kata hujung kaki, bawah daripada hujung kaki lagi pun dibahaskan. Sebagai contoh bahagian kepala ini perempuan, hukum meninggikan rambut sanggul, boleh tak boleh? Kemudian rambut ini dye warna, boleh tak? Warna apa yang boleh? Warna merah, warna hijau, hijau kuning macam orang Kedah, boleh tak boleh? Tak pun rambut dia ni orang kata apa, kerinting, tiba-tiba dia nak guna teknik rebonding, boleh tak boleh dalam Islam? Suami pula suruh, suami pula sebelum kahwin dia bayangkan isteri dia tu rambut cantik, lurus. Dia memang impikan seorang isteri yang rambut lurus. Bila dah akad nikah tuan-tuan puan, malam tu buka-buka, dia nalak punya, macam sarang terbuat. Dia kata, aku tak nak, aku nak engkau tolong buat teknik rebonding. Boleh tak boleh? Adakah kena buat? Ada pun tak payah buat. Itu dibahaskan. Kemudian di segi perhiasan ni turun semua sekali lah. Di segi kening ni kan, kening, hukum cukur bulu kening, ada yang cukur, ada yang nak lebatkan, siap tambah macam-macam lagi, pakai eyeshadow-nya lah, maskara lah, dibahaskan dalam buku ni. Termasuklah konteks pakai tu kantar lekap tu. Boleh tak perempuan pakai kantar lekap? Kalau di segi kesihatan dia tak nampak itu normal. Ni kadang-kadang dia sengaja pakai kantar lekap tu nak tiru Mak Saleh, ada warna hijaunya, ada warna biru dia. Boleh tak boleh? Kemudian pakai bedak, pakai gincu, semua pakai subang, pakai cincin, hukum dia? Pakai pewarna kuku, boleh tak boleh tuan-tuan? Benda tu kena tahu. Sebab tu saya kata bab fiqh ni kita nak buat, kita kena tahu. Kadang-kadang ada yang inai bertatu pula, boleh tak boleh? Kita daripada hujung kepala sampailah ke hujung kaki. Bahkan dibincangkan berkaitan dengan kasut. Perempuan boleh tak pakai kasut tumit tinggi? Kalau boleh, berapa ukuran-ukurannya? Diceritakan dalam buku ini. Ini kata dalam buku ini cerita habis. Kemudian tentang teknologi perubatan pun dibicarakan secara detail. Ada yang buat pembedahan kecantikan, ada pembedahan kesihatan, macam-macam. Ada yang buat kantar lekap, pendakap gigi. Kemudian ada yang menggunakan teknik-teknik tradisional untuk cantik ni, dengan susuknya, dengan sihirnya, boleh tak boleh? Dalam konteks teknologi semasa yang pakai botoxnya, boleh tak boleh? Semua ini dibahaskan dalam buku ini. Jadi tuan-puan, kalau kita nak cerita satu-satu memang tak sempat. Hari ini saya memberi gambaran menyeluruh tentang fiqh wanita, itu membicarakan keseluruhan aspek wanita. Kemudian dalam ini juga saya menceritakan, ada sikit masa lagi saya nak kongsi dengan tuan-puan, menceritakan tentang batasan pergaulan wanita, kecelaruan gender. Ini pun penting. Kadang-kadang yang laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki. Kemudian aurat wanita didetailkan. Tuan-tuan, wanita ini memang unik. Allah Ta'ala cukup sayang wanita. Sebab itu kita nampak wanita ni dari segenap aspek dia mempunyai keunikan yang luar biasa. Aurat dia tak macam laki. Laki simple je, satu auratnya, pusat hingga lutut. Itu je yang wajib. Yang lain tu aspek kesepanan kena jagalah. Jangan pula kata aurat dengan lutut, pergi kuliah pun pakai baju pakaian aurat dengan pusat dengan lutut je. Tak. Aspek kesepanan. Tapi bagi wanita, dia ada 7 aurat yang berbeza. Dengan sesama muslimah lain, wanita non-muslim lain, dengan ajnabi lain, dengan suami lain, ketika dia dah berumur lain, ketika solat lain. Dia ada 7 jenis aurat. Kata perempuan, kena belajar perempuan. Baik. Kemudian pergaulan berlainan jantina. Ini juga dibahaskan tentang pergaulan berlainan jantina.
Ada hukum asal bercampur tambah-tambah. Kalau pelajar-pelajar universiti ni kadang-kadang buat kerja khusus sekali sampai tengah malam, boleh tak boleh, apa panduan dia, bagaimana nak uruskan. Termasuk juga dalam buku ini membicarakan tentang ikhtilat, percampuran yang dalam bentuk maya. Juga berlaku, nampak? Berapa ramai yang tak sedar, rupanya dia berkhaluat dalam bentuk maya. Berchatting sama-sama, berdoaan, boleh tak boleh. Dibincangkan bagaimana peranan dan juga kedudukan serta hukum wanita di dalam halaman sosial. Dibicarakan dalam ni. Kemudian turut dibincangkan tentang wanita dalam pentadbiran negara. Sekarang kita tengok wanita ada yang berpolitik, ada yang sampai pernah jadi pada timbalan Perdana Menteri. Jadi boleh tak wanita menjawat jawatan tinggi? Bagaimana dari segi aspek perundangan? Mereka ini berkhidmat sebagai hakim, boleh tak? Kadi, boleh tak? Kemudian dari segi aspek jihad, kalau kita bincang dulu, jihad ini hanya diwajibkan kepada lelaki. Bagaimana dalam konteks sekarang dah berbeza? Adakah jihad ini juga diwajibkan? Jihad dalam konteks peperangan ini diwajibkan kepada wanita? Itu dibahaskan secara detail. Kemudian dalam buku ini juga membicarakan tentang memelihara kesucian nasab. Ini pun panjang, tuan-tuan. Tentang kesucian nasab, kena jaga, elakkan diri pada perzinaan. Kalau dah berlaku zina, macam mana nak buat? Kalau dah dapat anak, bagaimana? Anak itu nak kena binkan kepada siapa? Benda ini kadang-kadang kita nampak macam remeh, tapi implikasi dia besar. Ada yang sehinggakan anak zina itu disembunyikan identitinya yang sebenar. Malang sekali kalau anak zina itu yang lahir adalah perempuan. Bila kata perempuan, bila dia nak kahwin nanti sebagai contoh, dia memerlukan wali. Siapa wali dia? Benda ini cukup penting. Tapi ramai yang ambil mudah, hanya mikir dalam keadaan seketika, dalam masa sekarang ini macam mana kita nak tutup malu, sedangkan implikasi dia kepada anak-anak pada masa akan datang. Kemudian turut dibicarakan tentang wanita dalam rumah tangga. Wanita dalam rumah tangga dibicarakan tentang pertunangan, pernikahan. Benda-benda pernikahan ni macam mana syarat-syarat dia, macam mana rukun dia. Dalam konteks Malaysia, menikah di Siam, boleh tak boleh? Kemudian nikah dengan sepupu, bagaimana nikah gantung yang biasa diamalkan oleh pelajar-pelajar sekarang universiti, boleh tak boleh? Itu dibahaskan. Kemudian tentang mahram pun didetailkan. Ada yang mahram selama-lamanya, ada yang sementara. Kemudian wali, kemudian masuk lagi tuan-puan, wanita teman setia suami. Ini cerita bila dah kahwin dah. Apa hak wanita, apa tanggungjawab wanita. Kemudian boleh tak wanita ini nak boikot suami? Boleh tak? Boikot suami ni ada yang haram, ada yang halal. Sebagai contoh halal, sebagai contoh apa boikot yang halal ni? Kadang-kadang perempuan ni mudah dimanipulasi. Mentang-mentang dia kata suami tu ketua, ikut je apa. Dia kena boikot juga. Antaranya boikot yang halal pun dah. Bila suami menyuruh satu perbuatan yang jelas bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala, ketika itu dia kena boikot, dia kena tolak. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami dalam melakukan benda yang bertentangan dengan agama. Begitulah juga dalam aspek kadang-kadang dia kena boikot apabila suami mengambil kesempatan mendera dia, menzalimi dia. Maka perkara ini perlu diberi perhatian. Bukan semua benda kena ikut. Dan kalaulah dia boikot haram, ini dinamakan sebagai nusyuz. Suami okey, semua okey, dia yang masalah nusyuz. Bagaimana cara nak menangani isteri yang nusyuz, semua diajar dalam Islam step by step. Bila isteri tak dengar kata, bukan boleh mencerai ikut suka hati dia. Haram tuan-tuan. Walaupun benda itu abghadul halal indallah at-talaq, walaupun benda itu boleh, tapi dia adalah salah. Baik. Kemudian cerita pula tentang wanita sebagai ibu, tentang kehamilan. Ini pun detail dibahaskan. Saya memandangkan masa untuk hari ini kita hanya melihat secara umum. Jadi saya ceritalah, ada dibicarakan tentang kehamilan dan kelahiran. Kemudian penyusuan bayi, hukum susu tu macam mana? Ini pun complicated juga isu sekarang ni. Ada di kalangan wanita sekarang yang dia dengan lelaki tak nak, aku tak nak kahwin, tapi nak anak. Last sekali buat macam mana tuan? Ambil anak angkat, kemudian nak bagi susu. Sebab apa? Anak tu lelaki, jadi dia tak ada hubungan angkat ni. Jadi ada yang pergi ambil suntikan, tak kahwin tapi suntikan untuk merangsang supaya susu keluar. Boleh tak boleh? Kemudian dibincang dengan bank susu. Sekarang ni kita ada bank darah, tuan-tuan. Semua kumpul darah itu, siapa kurang darah boleh ambil. Bagaimana pula dengan bank susu? Sebab apa? Susuan ini dia ada hukum dia sendiri. Ibu susuan, keluarga susuan, ada mahram dia di situ.
Kemudian dibincang juga tentang ubat perancang keluarga. Boleh tak kita gunakan ubat perancang keluarga, sama ada menggunakan teknik lama ataupun teknik terkini, ada dibahaskan dalam ini. Kemudian dibicarakan tentang zuriat biologi, sambutan Hari Ibu, kedudukan mertua dalam Islam. Kemudian saya teruskan secara ringkas lagi, diceritakan juga tentang bahagian ke-9, bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Ini hak suami, hak isteri dalam perceraian, kemudian retak sebuah hubungan. Tuan-tuan dan puan, detail. Retak sebuah hubungan yang antaranya boleh menyebabkan hubungan suami isteri ini retak adalah zihar. Zihar ini adalah melafazkan satu ungkapan yang simple saja, tapi memberi kesan kepada isteri. Isteri rasa sakit hati. Islam sampai ke tahap itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Suami, walaupun kamu dilantik menjadi ketua, tetapi kamu diamanahkan untuk melayani wanita itu dengan sebaik mungkin. Ini tak mentang-mentang dia ketua, dia guna kuasa veto. Benda ini adalah bercanggahan dengan prinsip agama. Tapi bila kita bincang cara berat sebelah, mengakibatkan orang nampak seolah-olah wanita itu didiskriminasi. Sebenarnya Islam cukup mengangkat darjat wanita di tempat yang cukup luar biasa dan tinggi, tuan-tuan dan puan. Kemudian diceritakan tentang rujuk, dan bahagian 10 ini cerita tentang redha dengan ketentuan. Last kali mati, tu saya cerita daripada awal buku ni sampailah last kali mati. Tuan-tuan dan puan, mati, kalau perempuan itu mati, bagaimana nak uruskan? Kalau yang mati itu pasangan dia, boleh tak dia pergi cium suami dia? Kadang-kadang kita dengar, cium boleh, jangan bagi meleleh air mata. Sebab apa? Nanti mayat bangun. Allah. Macam-macam tuan-tuan. Kalau kata mayat bangun, baguslah. Yang boleh hidup semula. Mayat tu pun kalau boleh dia bangun, fal na'mal salihan. Inna mukuna, kami nak buat benda baik balik ni. Kemudian isu tentang berkabung, kadang-kadang kita tengok suami meninggal, dia tak berkabung, dia keluar sekali, pergi kubur dan sebagainya. Benda-benda ini dibahaskan. Dan yang terakhir lagi, perlindungan wanita. Ini bahagian yang ke-11, tuan-tuan dan puan, iaitu perlindungan wanita, di mana kita menjelaskan bahawa Islam mengangkat darjat wanita yang begitu tinggi. Jadi wanita itu perlu dijaga, dipelihara. Jadi disentuh pula dalam bab ini berkaitan dengan penderaan terhadap wanita. Macam-macam jenis. Dan jika sekiranya berlaku penderaan, bagaimana tindakan-tindakan yang sepatutnya dibuat oleh wanita. Maka di sini turut dinyatakan nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi. Sebab apa? Islam cukup menjaga wanita. Begitulah juga dengan undang-undang akta-akta yang ada, yang digubah di negara kita. Baik, cara ringkasnya tuan-tuan puan, tadi saya kata fiqh wanita ni apa? Ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan perbuatan wanita yang mukallaf, dan ia juga berdasarkan dalil-dalil. Ini last. Fiqh ini bukannya rekaan, dia berdasarkan dalil-dalil. Dalil-dalil ni bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu memang dalil yang primer, dalil yang asas. Tapi ada dalil-dalil lain, dalil sekunder, dalil sokongan. Antaranya uruf, maslahat, realiti, benda-benda ini juga merupakan dalil agama. Sebab Islam ini diturunkan kepada manusia yang mana sesuai dengan tabiat dan juga suasana manusia itu sendiri. Ini kata agama Islam adalah agama realistik. Sebab itu tuan-tuan puan, buku ini antara keistimewaan dia apa? Bimbingan lengkap fiqh wanita berdasarkan realiti zaman dan tempat. Kebanyakan buku yang ada tuan-tuan puan hanya menterjemahkan daripada Arab masuk ke Malaysia dalam bahasa Melayu. Sedangkan suasana Arab berbeza. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika mana berada di Baghdad, pandangannya berbeza dengan pandangan dia, setengah pandangannya berbeza dengan ketika mana dia berada di Mesir. Sedangkan Arab, Iraq dan juga Mesir, kedua-duanya Arab. Di zaman yang sama. Mana mungkin di zaman yang berbeza, tiba-tiba kita nak menghukumkan sama. Jadi Islam ni meraihkan realiti. Benda itu juga kita lihat. Sebagai contoh dalam buku ini bicara tentang realiti kita. Sebagai contoh dalam masalah pengurusan uri, tuan-tuan dan puan. Pengurusan uri. Kalau ikut uri ni, ni yang nak kahwin dapat anak ni, uri kena urus. Bagaimana nak urus? Kalau ikut pandangan orang tua-tua, urus kena basuh, kena isi dengan apa? Asam limau, dengan garam, dengan kunyit, tambah paku lagi. Ya Allah, tuan-tuan puan, macam nak goreng ke apa tak? Nak kata goreng, isi paku pula. Benda ini boleh buat ke tak boleh buat? Sebab itu kita kena faham. Jangan, benda ni haram, sesat, neraka. Tak. Islam ini meraihkan adat-adat yang tidak bercanggah. Kita kena melihat mengapakah mereka buat macam tu. Kalau kita mengkaji,
mereka meletakkan garam dan sebagainya bukan kerana syirik, tapi kerana nak menghilang bau hanyir, kemudian supaya binatang tak gali, maka ia tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah unsur-unsur syirik. Itu kata fiqh. Fiqh ini dia meraihkan. Bahkan Nabi SAW sendiri sebagai contoh tuan-puan dalam bab atirah, iaitu sembelihan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah pada bulan Rajab, di mana mereka melakukan sembelihan. Kita hanya tahu sembelihan biasanya hari raya ni ya, dah dekat hari raya haji ni. Dalam mazhab Syafi'i, sembelihan atirah juga adalah disunatkan. Pada zaman masyarakat jahiliah, mereka menyembelih korban ini pada bulan Rajab dengan dimasukkan elemen-elemen syirik, dengan puja dan sebagainya. Nabi SAW bila Islam datang mengiktiraf amalan tersebut, cuma membuang elemen-elemen syirik. Tak ada masalah sembelih, bagi makan pada orang adalah benda yang baik. Sebab itulah fiqh ini perlu difahami secara detail dan dalam masa yang sama perlu melihat pada realiti semasa di Malaysia ini. Jadi buku ini menterjemahkan khusus untuk wanita Malaysia. Jadi tuan-tuan puan, sebagai akhirnya, kalau tuan-tuan puan berminat untuk mendapatkan buku ini, boleh berhubung dengan Puan Intan melalui talian 018-2045-190. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat. InsyaAllah pada slot yang akan datang, kita akan sentuh secara detail beberapa topik. Hari ini nampak macam besar tuan-tuan puan. Saya cakap pun kaget sebab banyak benda nak cerita, nak menggambarkan fiqh wanita ini adalah satu benda yang melibatkan seluruh aspek kehidupan wanita yang perlu diketahui oleh wanita itu sendiri. Begitulah juga kepada lelaki. Jadi kepada lelaki di sana, jangan lupa sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat bantu memahamkan suami kita, maka kita carilah mana-mana majlis ilmu supaya mereka dapat mengetahui tentang ilmu kewanitaan. Ataupun sekarang ini tuan-tuan puan, antara paling mudah, dapatkan buku, hadiahkan kepada mereka. Jadi cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.